Setiap daripada kita ada kelebihan. Orang perempuan ada kelebihan dia, orang lelaki ada kelebihan. Tapi ada kekurangan juga. Jangan sampai kelebihan yang Allah beri pada kita menjadi kita sombong dengan suami, sombong dengan isteri. Sombong dengan anak-anak. Sampai kalau anak tegur tu kita tak boleh terima. Hari tu kan, borak-borak dalam kereta. Bukan hari tu, 2 hari lepas saya encik suami kan. 2 hari lepas. Anak-anak ni, dia memang dengar kan apa kita cakap kan, dia curi-curi dengar. Yelah kita cakap dalam kereta. Lepas tu masa tu saya cakap dengan suami bab peranan perempuan pandang lelaki. Mana lagi susah jadi perempuan jadi lelaki. Lepas tu perempuan banyak berkorban, banyak itu kena beranak, kena bersalin, kena mengandung. Macam-macam lah perempuan kan. Bila cakap macam-macam lah nak cerita susah sangat jadi perempuan. Lepas tu saya tanya, bila dia orang pun nyampuk-nyampuk, saya tanyalah, mana lagi susah jadi perempuan ke jadi lelaki? Saya nak dengar jawapan. Mana lagi susah jadi perempuan ke jadi lelaki? Perempuan lagi susah. Seronok jadi lelaki. Lelaki jadi susah, lelaki lagi susah kan? Dua-dua susah. Anak saya ni yang darjah 6 Imran. Boleh tak ingat darjah. Macam semua suami je tahu ni kan. Okey, subhanallah. Dia jawab apa? Lagi susah jadi lelaki. Saya pun cakap, kenapa Imran? Sebab orang lelaki kena ngadap perempuan. Amboi dia. Dia jawab spontan, sebab orang lelaki kena ngadap perangai perempuan. Amboi Imran, sedapnya. Umi pun kena ngadap perangai Abi juga. Umi pun, perempuan pun kena ngadap perangai lelaki. Lepas tu dia jawab lagi. Dia cakap macam ni. Umi, orang lelaki 80% dia kena fikir dan ngadap perempuan. 20% je untuk diri dia. Oh, pandai pula dia jawab. Lepas tu dia sambung, orang perempuan ni macam rugi kalau merajuk. Mungkin dia tengok saya merajuk lah kan. Sebab bila orang perempuan merajuk, orang lelaki hore dia kata. Dia boleh tengok bola, dia boleh layan diri. Jadi rugilah orang perempuan merajuk lama-lama. Subhanallah. Lepas tu ada perbincangan lagi. Masa tu Imran ni salah seorang anak yang sangat mudah kalau dia nak menegur saya. Sebab itu kadang-kadang kita dapat teguran dan ilmu daripada anak kecil. Daripada perhatian dia. Subhanallah. Contoh dia pernah menegur saya. Masa tu saya layan tetamu. Bila tetamu datang, macam mana rupa kita? Bertenaga. Kalau anak tetamu tumpahkan air, ada marah? Tak ada. Biasalah budak-budak, tak apa, tak ada masalah ni, mana kocik ni. Jangan dimarah, pergi ambil kain lah. Macam tu. Tetamu balik, kalau anak kita tumpah, apa jadi? Oi, tadi macam malaikat, sekarang macam raksasa kan. Lepas dah tetamu balik, bukan cerita air tumpah apa. Lepas tu, kita sebenarnya penat, tapi depan tetamu, kita ceria, semangat, makan-makan. Lepas dah makan, ambil air lagi, borak, cegas. Tetamu cakap, tak apa ke Ustazah, penat mengganggu. Tak ada masalah. Penat tu biasa. Macam-macam lah jawab tu. Tetamu balik, tutup pintu ya, melepek. Lepas tu datanglah Imran. Umi, kenapa muka Umi macam tu? Penat Imran. Imran tak nampak ke tetamu dah? Tadi muka Umi lain. Tadi Umi elok senyum apa. Takkan depan Imran Umi tak boleh nak kontrol? Saya jawab macam ni. Depan tetamu kontrol lah Imran. Ni kan dah balik. Tapi dia jawab macam tu. Kalau ikutkan, kalau kita fikir, hai budak ni kan. Tetapi dari sudut yang lain, sebenarnya ada ilmu, ada teguran melalui anak-anak. Kalau kita ada rasa sombong dengan anak kecil, dengan kanak-kanak, kita tak boleh terima teguran anak kita. Kadang-kadang mereka dapat ilmu di sekolah. Mereka belajar sesuatu yang baik. Mereka belajar tentang sunnah akhlak Nabi. Bila balik rumah, dia tak nampak akhlak tu ada pada kita. Dia jadi konflik. Dia belajar begini-begini. Akhirnya, dia sampaikan secara tak langsung. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita orang perempuan kadang ujian kita emosi. Suka merajuk, suka sensitif. Fikir bukan-bukan. Sehingga kita hilang akhlak
Menuduh bukan-bukan, bersangka bukan-bukan, bercakap bukan-bukan, pada benda tak betul, suara dah tinggi. Kadang tu kita duk sebut apa? Biasalah perempuan merajuk. Semua perempuan dalam dunia merajuk. Tak ada yang tak merajuk. Betul. Tetapi bagaimana kita menguruskan emosi ketika merajuk, jangan sampai kita menghina, merendahkan, jangan sampai hilang hormat, jangan sampai kita tunjuk akhlak yang buruk depan anak-anak. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, muslimin muslimat, tentang apa yang Nabi sebut, orang yang paling jauh akhlaknya, orang paling jauh kedudukan dan yang dibenci oleh Nabi oleh orang yang sombong. Jangan fikir sombong dengan orang luar. Sombong ini boleh berlaku sama-sama adik-beradik. Sombong dengan ibu ayah, sombong dengan anak, sombong dengan pasangan. Dan dia akan menular. Dan dalam hadis di Nabi yang lain, Nabi sebut apa? Sesungguhnya tidak akan masuk syurga seseorang yang mempunyai walaupun sebesar biji zarah kesombongan. Na'udzubillah min zalik. Sebab sombong ini adalah perangainya syaitan, perangainya iblis. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Sekarang kita nak masuk sikit sebab masa kita ni sampai pukul 9 saja, sekarang pukul 8.40. Ada lagi 20 minit. Masya-Allah. Kita nak pergi kepada berkaitan dengan akhlak sama-sama kita ni. Kehidupan bermasyarakat. Akhlak dengan jiran. Contohnya. Ini semua yang datang ni jiran ke? Ada yang jauh. Jiran ni, kalau ikut pendapat alim ulama, yang masyhurnya ialah 40 buah rumah ke kanan, 40 buah rumah ke kiri, 40 buah rumah ke depan, 40 ke belakang. Kalau rumah duduk, rumah pangsa apa semua tu, ke atas, ke bawah. Ini kan kawasan kampung. Kawasan rumah masing-masing besar. Betul tak? Luas, pagar tu besar-besar. Nak capai ke 40 kanan, 40 kiri tu luas kawasan tu. Betul kan? Ada sebagian ulama kata jiran adalah di mana azan satu tempat, macam masjid ni, mana boleh sampai, semua itu adalah jiran belaka. Masya Allah, Allahu Akbar. Berkaitan dengan jiran ni, muslimin muslimat, kita baru lepas hari raya. Ramai orang dia mengutamakan, tapi saya rasa di kampung tidak berlaku. Wallahu a'lam. Masih lagi hidup kejiranan yang kuat. Betul kan? Macam tak berapa nak angguk. Ke dah buat hal masing-masing juga kat kampung. Kalau hidup di taman, kawasan-kawasan bandar, kami sendiri melalui suasana seperti itu. Kadang dengan jiran sebelah, sebulan tak jumpa. Masuk je parking, terus masuk dalam rumah. 2 minggu langsung tak jumpa. Sebulan, selisih angkat tangan macam tu je. Tak tahu apa yang berlaku pada jiran. Tapi sekarang ada grup WhatsApp dan sebagainya kan. Masya Allah. Bahkan yang berlaku di banyak tempat, bila buat rumah terbuka, kawan-kawan dijemput tapi jiran tak dijemput. Sedangkan parking kereta tu depan rumah jiran juga tu, laluan tu. Orang jauh diutamakan. Jiran ni, kita akan bacakan beberapa hadis Nabi berkaitan dengan jiran. Masya Allah. Antaranya, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifuhu." Siapa yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang memuliakan jiran dan orang yang memuliakan tetamu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sebut macam ni. Kerana kekerapan malaikat Jibril mengingatkan kepadaku tentang jiran, maka aku menyangkakan bahawa jiran ini boleh mewarisi harta. Nabi kata kerana kerapnya malaikat Jibril datang ingatkan kepadaku tentang jiran, tentang hak jiran, tentang kewajipan terhadap jiran. Aku menyangkakan jiran ni boleh mewarisi harta. Seolahnya macam keluarga, kaum kerabat. Tapi jiran tak boleh mewarisi harta. Sebab banyaknya peringatan Nabi terhadap jiran. Kita tak boleh pandang ringan tentang hubungan kita dengan jiran. Boleh jadi ada orang itu solatnya jaga, puasanya jaga, sedekahnya banyak, solat semua dia jaga, ibadah jaga.
tapi dia tidak menjaga hak-hak jirannya, tempatnya bukan di syurga tapi di neraka. Dan apa yang saya sebut ni berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada si fulan ini, solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya banyak, ibadahnya orang yang baik dari sudut ibadah, tetapi dia menyakiti hati jirannya. Dia tidak menunaikan hak jirannya." Lalu Nabi menjawab, tempatnya di neraka. Lalu ditanya lagi, ada si fulan ni, biasa-biasa je ibadah dia, solat biasa, bukan nak suruh solat-solat biasa-biasa, maksudnya nak dibandingkan yang pertama tadi, tetapi dia tidak mengganggu jirannya dengan mungkin perkataan ataupun perbuatannya. Lalu Nabi sebut tempatnya di syurga. Allahu Akbar. Kita kadang mari musim kena memilih tu, pilihan raya dan sebagainya, jadi gaduh besar dengan jiran. Betul tak apa saya cakap ni? Bukan jiran ustazah laki bini pun tidur asing ustazah. Adik-beradik jadi gaduh besar. Siap maki hamun lagi. Siap tuduh itu, tuduh ini, sama-sama Muslim. Allahu Akbar. Elok sangatlah kita bincang tajuk ni dalam musim-musim yang sebegini. Sebab kalau media sosial tu tak nak kontrol dah. Orang muda, kalau kita baca memang dahsyat. Tak tunggu orang bukan Islam untuk hina orang Islam. Bahkan orang bukan Islam pun tak hina, tak maki hamun begitu pada kita. Tapi sesama Islam saling menghina, saling mengutuk, mengeji. Gugurlah ketika itu iman-iman. Tidak akan berkata keji orang yang beriman. Ketika berkata keji itu, imannya sedang tercabut. Kalau mati, na'udzubillah. Kalau mati dalam keadaan mengeji. Pernah Nabi SAW dengan isteri Nabi yang tercinta, iaitu Sayyidina Aisyah. Masanya Aisyah dilanda perasaan cemburu terhadap salah seorang isteri Nabi yang dikatakan antara yang paling rupawan, paling cantik. Sedangkan Nabi tidak melihat kecantikan. Lalu dia sebut ayat macam ni je. Ya Rasulullah, sudah-sudahlah kamu dengan Maryah yang pendek tu. Memang Maryah rendah orangnya berbanding isi-isi Nabi yang lain. Subhanallah, Maryah Qibtiyah. Lalu Nabi pun jawab apa? Nabi balas apa? Wahai Aisyah, sekiranya perkataanmu itu direndam dalam lautan, maka dia akan membusukkan satu lautan. Padahal bukan keji, hina, maki hamun sangat pun. Sebut tentang satu, maksudnya satu, orang kata apa tu? Pasal diri. Dan memang rendah. Tetapi perkataan yang disebutkan itu dengan niat untuk merendah-rendahkan. Allah tahu apa yang terkandung di dalam hati. Lalu Nabi memberi peringatan sampai sebegitu sekali. Bayangkan. Bayangkan. Sebab apa? Akhlak ini buah kepada ibadah. Nak tahu ibadah seseorang itu baik atau tidak, diterima oleh Allah atau tidak, lihat pada akhlak. Kalau akhlaknya baik, bermaksud ibadahnya baik. Kalau solatnya baik, dia akan terbit kepada akhlak yang baik. Kalau akhlak buruk, ada something wrong. Orang kampung sebut kan. Ada benda yang tak kena pada ibadah dia. Pada solatnya, pada sedekahnya, pada puasanya. Kenapa segala ibadah tidak boleh menghalang daripada lidahnya berkata keji? Subhanallah.